Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana amanna, Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman bima anzalta, dengan apa yang engkau turunkan. Maksudnya kami beriman dengan apa yang engkau turunkan, apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu berupa kalam dan firman Allah yang turun kepada Nabi Isa. Apa dia? Kitab Injil. Ya Allah, kami beriman dengan apa yang engkau turunkan. Wattaba'na ar-rasul, dan kami telah mengikuti para rasul. Maksudnya rasul yang ada pada zaman mereka ialah Isa. Pengakuan dan pendakwaan yang mereka nak buat ni, mereka beriman kepada Allah satu benda. Yang kedua, mereka beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya Isa. Mereka beriman kepada kitab Injil. Yang ketiga, wattaba'na ar-rasul, iaitu mereka mengikuti jalan-jalan atau jejak langkah yang dibawa oleh rasul tersebut. Zaman mereka Nabi Allah Isa, dan mereka juga beriman dengan jalan-jalan yang dibawa oleh rasul-rasul sebelum ini. Maksudnya mengakui keberadaan nabi-nabi dan rasul sebelum ini dan beriman kepada mereka. Sama seperti kita sebagai umat yang terakhir bernabikan dan berasulkan kepada nabi dan rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita yang terakhir ni, bukan kata kita hidup sezaman dengan nabi, tak sempat hidup pun. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk beriman kepada Nabi Muhammad dalam keadaan kita tak sempat hidup pada zaman Nabi hidup. Kita dah terjauh ke belakang. Kita lahir pun lebih kurang 1400 tahun lebih selepas Nabi wafat. Tapi alhamdulillah, dengan petunjuk, hidayat dan taufik daripada Allah, alhamdulillah kita hari ini menjadi sebagai seorang muslim yang tunduk, yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad. Walaupun kita umat Nabi Muhammad, tetapi kita juga diwajibkan untuk beriman kepada nabi-nabi sebelum ni. Bukan kerana aku umat Nabi Muhammad, nabi lain tak payah beriman. Kita kena beriman dengan Nabi Isa, kita kena beriman dengan Nabi Ibrahim, Nabi Adam dan nabi-nabi yang diceritakan oleh Allah. Bahkan lebih jauh, termasuk dalam rukun iman. Boleh rosak iman kita, boleh terseleweng iman kita jika kita menafikan antara kitab-kitab yang pernah turun kepada sebahagian mereka. Contohnya, tak boleh kita ni hanya nak beriman kepada Nabi sekian-sekian, tapi kitab yang pernah turun pada dia kita tak mau beriman. Contoh Nabi Musa, aku nak beriman, tapi pada Taurat aku tak mau beriman lah. Aku nak beriman kepada Nabi Daud, tetapi Zabur yang turun pada dia aku tak mau percaya. Tak boleh. Jadi itu boleh menyebabkan rosak iman kita. Bila kita percaya kepada sebahagian Nabi dan Rasul tadi, maka kita juga wajib percaya kitab yang Allah pernah turunkan pada sebahagian mereka. Taurat pun kena percaya, pernah turun pada pada Musa. Zabur pun kena percaya, pernah turun pada Daud. Isa pun kita kena percaya, turun kitab Injil pada dia. Lebih-lebih lagi Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Soal atau baki kitab tu sekarang sudah diselewengkan atau tidak, itu soal kedua, itu soal lain. Yang kita beriman dan percaya bahawa dahulu pernah ada apa dia? Wahyu yang asli, wahyu yang murni dan tulen pernah turun kepada Bani Israel menerusi Nabi Allah Musa. Sampai hari ini mereka dah selewengkan, tak jumpa lagi hak mana yang asli, hak mana yang murni. Itu soal yang kedua. Hak kata kita beriman tu hak betul-betul datang daripada Allah pada zaman tersebut. Baik. Yang kata kita tak mau percaya pada hak hari ini bukan kata tak percaya pada Taurat. Yang kata, oi, kamu percaya tak Taurat masih ada? Sebahagian orang tak percaya tu bukan menolak dan menafikan Taurat tu sendiri. Mereka hanya menolak dan menafikan tak ada dah Taurat yang benar-benar asli, tu saja. Hak ada sekarang dah ada penyelewengan dan kemasukan. Mungkin dah berlaku penambahan dan kekurangan di dalam ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab suci. Sama seperti Zabur ataupun kitab Injil. Baik.
faktubna ma'asyahidin, dan tulislah kami, catatkanlah kami bersama dengan para penyaksi. Yang ni boleh kita guna pakai asar tadi, yang mana daripada tafsiran Ibnu Abbas, mereka minta dicatat dan dituliskan bersama dengan golongan-golongan penyaksi yang menyaksikan, iaitu manusia yang beriman dan mengesakan Allah. Maksudnya sebelum mereka dah ada dak golongan penyaksi? Ada. Maksudnya sebelum mereka dah ada golongan-golongan khusus dan tertentu yang pernah beriman kepada Nabi dan Rasul masing-masing. Ada golongan-golongan tertentu waktu hidup bersama Ibrahim, mereka menjadi saksi akan keesaan Allah dan menyembah Allah mengikut ajaran Ibrahim. Ada penyaksi-penyaksi pada zaman Nabi sekian-sekian, Rasul sekian-sekian. Jadi mereka pun minta diri mereka ni ditulis sebaris dengan nama para penyaksi setiap zaman. Lebih-lebih lagi, sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas, seolah-olah mereka meminta menjadi penyaksi di kalangan umat Muhammad yang menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa makaru wa makarallah. Wa makaru, makar, apa dia? Mereka melakukan tipu daya. Wa makarallah, dan Allah juga melakukan tipu daya. Kadang-kadang ayat macam ni lah yang digunakan oleh orientalis dan golongan-golongan yang anti kepada Islam menggunakan ayat ni. Bila terjemahan dia, mereka melakukan tipu daya dan Allah juga melakukan tipu daya. Tengok Tuhan orang Islam, dia Nabi dia ajak dan larang berbohong, menipu, lepas Tuhan dia yang sendiri yang membuat penipuan dan tipu daya, padahal dia tak tahu apa maksud tu. Mungkin kesilap fahaman dia, ambil secara literal terjemahan tadi, Allah juga melakukan tipu daya. Maksud yang senang macam ni lah, mereka mengadakan agenda dan perancangan, Allah juga ada perancangan yang tersendiri. Kalau kita nak pelari sikit, baik, apa yang mereka rancang? Yang mereka rancang ialah golongan-golongan yang kita sebutkan pada awal tadi. Hak Nabi Isa duk berasa ada sebahagian Bani Israel ni yang telah tersesat dan terseleweng, yang melakukan pengingkaran kepada Allah dan Nabi Isa. Apa yang mereka nak buat? Mereka telah melakukan satu agenda, satu perancangan yang tersusun dan rapi. Kalau hari ini kita istilahkan dengan istilah konspirasi. Zaman tu tak ada lagi istilah konspirasi. Konspirasi ni nampak wow sangat dah, padahal agenda tu merancang sesuatu lah. Konspirasi pun merancang sesuatu. Jadi apa yang mereka rancang? Membuat tuduhan yang palsu dan tak berasas kepada Nabi Allah Isa. Kepada siapa mereka nak adukan permasalahan Isa ni? Kepada raja yang memerintah Palestin pada ketika itu. Raja yang memerintah Palestin pada ketika itu dikatakan ialah Raja Herodes. Jadi dia tu bukan raja yang betul-betul, bukan, maksudnya dia ni kita panggil pemerintah cawangan. Hak betul-betul pemerintah tu yang sedang mengemudi Byzantium Timur di Konstantin, tu hak utama. Jadi sebab wilayah-wilayah Roman ni, wilayah-wilayah Kristian ni banyak dia punya wilayah, ada di Palestin, ada di Syam. Jadi dia meletakkan raja-raja tertentu yang kita panggil raja-raja kecil untuk memerintah wilayah-wilayah dan jajahan tertentu. Jadi ada seorang pemerintah duduk di Palestin, ada seorang pemerintah di Syam, pemerintah di wilayah tu, daerah ni. Jadi yang memerintah tu bukan hak besar lagi, hak besar tu hak memerintah di Konstantin, di Byzantium Timur. Jadi Raja Herodes pada masa tu mengemudi atau mengepalai pemerintahan di Palestin. Jadi apa yang mereka buat? Tuduhan palsu kepada Nabi Allah Isa. 4 benda. Kalau kita ikuti tafsir-tafsir yang besar dan muktabar, pertama yang mereka racuni pemikiran Raja Herodes ialah mereka buat tuduhan palsu kepada Nabi Isa yang mengatakan Nabi Isa ni telah menyesatkan ramai orang. Ni ialah sudut dalam keagamaan. Maksudnya seolah-olah Nabi Isa ni datang kepada kami, dia bawa satu ajaran yang baru yang tak pernah kami kenal sebelum ni. Jadi dia nak bawa ajaran mana? Sebenarnya kebanyakan Bani Israel yang hidup pada masa tu Bani Israel yang dah tersesat. Ramai daripada mereka ni adalah keturunan-keturunan daripada pelarian-pelarian yang datang daripada Babylon dulu. Kalau ikut sejarah awal kan, Babylon pernah serang negara Israel
negara Judah Selatan tu yang didominasi oleh Bani Bunyamin dan Bani Yahuza. Jadi bila ramai mereka datang daripada Babylon ni, ramai dah jadi sesat, ramai dah terseleweng. Jadi kelompok-kelompok ini sebenarnya sudah menyimpan dendam. Mereka dah merancang bagaimana untuk menghapuskan Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi tugas yang pertama yang mereka racun, mereka dakwa Nabi Isa ni bawa satu ajaran yang bertentangan dengan apa yang kami percayai sebelum ni. Satu, ini dari sudut keagamaan lah, dia ajak satu agama baru, satu ajaran baru. Yang kedua yang mereka racun ialah Nabi yang sama ini, mereka menghalangi kami untuk taat dan setia kepada kamu sebagai pemerintah di Palestin sekarang. Bukan sahaja dia menyesatkan kami dari sudut agama ni, tapi dia menjadi penghalang, halang kami. Tak payahlah kamu taat kepada raja yang memerintah di Palestin, tak payahlah kita setia, tak payahlah kita bantu dia. Jadi dia tuduhan palsu ini kepada Nabi Isa yang menghalang mereka untuk taat dan setia kepada pemerintah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang sama, Nabi Isa ini adalah pemecah belah dalam masyarakat, iaitu dari sudut sosial. Dengan ajaran yang dia bawa sebagai contoh, ada ahli keluarga tu, anak dia tu mengikuti ajaran dia, yang menyebabkan anak dengan ayah ni berpecah belah. Dia jadi tak sehaluan. Ada yang ayah yang mengikuti, dia berbalah dengan anak dia pula. Jadi datang dia menyebabkan pecah belah dalam masyarakat, pecah belah dalam keluarga. Itu yang ketiga. Dan yang paling tak boleh nak terima, mereka menuduh Nabi Isa ni sebenarnya adalah anak seorang penzina. Sebab mak dia tu melahirkan dia tanpa bapa. Jadi dia tuduh Nabi Isa ni anak seorang penzina. Ni Bani Israel, tuan-tuan. Bagaimana lancangnya mulut mereka berani membuat tuduhan palsu, tuduhan tak berasas kepada seorang Nabi dan Rasul yang mulia, yang diutuskan oleh Allah, iaitu Nabi Isa. Kalau kita kira semua empat tuduhan tadi berat, dan paling berat haklah sekali lah. Pertama, tuduh Nabi ni menyesatkan. Dalam sejarah Allah utus Nabi ni nak bagi bimbingan agama, nak tunjuk jalan agama yang sebenar, tapi dia boleh pi putar cerita, dia boleh pi tukar cerita bahawa Nabi ni jadi penyesat pula. Tak masuk akal. Yang kedua, menghalang-halangi, sedangkan Nabi Isa memang dalam sejarah tak masuk campur pun urusan pemerintahan. Dia hanya mengajar dan mendakwahkan Islam ni kepada Bani Israel. Dan yang ketiga, kalau kita tengok berlakunya pecah belah, tak berlaku pun. Tidak ada pemaksaan dalam ajaran beliau, tapi sengaja diada-adakan. Yang lebih sadis dan parah, dituduh sebagai anak zina. Otomatik bila mereka tuduh Isa anak zina, mak Nabi Isa tu adalah sebagai seorang perempuan yang berzina, perempuan yang mulia, tuan-tuan, yang Allah rekodkan dalam Quran satu nama khusus, letak untuk satu surah. Surah apa? Surah Maryam. Adakah layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meletakkan seorang nama wanita sebagaimana dituduh seorang nama penzina dalam Quran untuk dijadikan kepala surah? Amat-amat tidak logik. Seorang wanita suci yang banyak beribadah dan berbakti kepada Allah, adakah kerana keistimewaan dan anugerah Allah mengurniakan Isa kepadanya melalui jalan yang bukan biasa dilalui oleh orang-orang awam, iaitu mengandung tanpa seorang suami? Dan dia lahir Isa tanpa seorang bapa. Itu hak lawan. Hak terlebih mengagungkan pula dia jadi lagu mana? Anak Tuhan lah. Hak terlebih pula. Hak itulah dalam Islam ke, dalam agama ni sebenar, kita disarankan duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Jadi kita tidak terlalu melampau hulu dan tidak terlalu ekstrim. Baik. Kalau terlalu ekstrim, menyebabkan berlakunya permusuhan, kebencian. Jadi kalau terlalu hulu dan melampau, tengok tadi, ihtiram dia, kemuliaan dia yang melampau. Nabi Isa ni anak Tuhan pula dah. Dia jadi rosak, dia jadi punah. Jadi duduk tengah-tengah. Baik.